Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Saya akan sebut beberapa perkara untuk kita fikir bersama. Dalam dunia ni, tahun lepas saya sebut, dalam dunia ni, sesempit-sempit pintu yang sukar orang nak keluar masuk, pintu penjara. Orang luar nak masuk pun susah, orang dalam nak keluar lagilah susah. Maksudnya kalau nak masuk tanpa sebab, susah. Sebab tu saya nak datang hari ni pun, saya pun tak boleh masuk, melainkan ada sebab. Banyak pemeriksaan dia. Ustaz-ustaz yang ada pun hari ni mereka rasa inilah peluang, bukan senang nak tengok. Jadi mereka pun datang juga nak masuk. Kerana sukar nak masuknya penjara, apatah lagi sukar nak keluar dalam penjara ini apabila kita masuk ke dalamnya. Sesempit-sempit pintu. Seluas-luas pintu dalam kehidupan manusia ini, pintu apa? Pintu rahmat Tuhan. Pintu taubat. Pintu taubat ialah seluas-luas pintu. Luasnya pintu taubat itu tak kira tempat di mana saja dia ada. Orang dalam penjara pun boleh masuk, orang dalam laut pun boleh masuk, orang yang bersendirian di tengah hutan pun boleh masuk. Begitulah luasnya pintu rahmat Tuhan. Jika kita gagal untuk masuk pintu, melalui pintu untuk keluar daripada penjara ini, kita tidak pernah gagal untuk masuk ke dalam pintu rahmat Tuhan. Pintu rahmat dan pintu taubat itu dibuka. Tidak pernah ada waktu ia ditutup. Kata Nabi, hatta yugharghir, sehinggalah nyawa sampai ke sini. Dah nampak malaikat maut dah, ditutup dah. Lagi tak nampak malaikat maut, dia buka. Maka mungkin kita rasa berputus asa untuk keluar ataupun masuk melalui pintu keluar penjara. Tetapi kita tak mungkin boleh berputus asa untuk masuk ke dalam pintu rahmat Tuhan, pintu taubat. Itulah hal yang pertama yang mesti kita tahu dalam hidup ini. Bukan saja untuk orang dalam penjara, di mana-mana saja. Pintu taubat itu, rahmat itu sentiasa luas. Yang menyempitkan pintu rahmat itu kita sendiri. Apabila kita tidak nampak pada pintu yang luas, kita mencari pintu yang sempit. Maka berusahalah untuk masuk ke dalam pintu yang luas. Satu. Yang kedua ialah, telah masuk ke dalam penjara ini orang yang salah, orang yang tak salah, orang yang insaf, orang yang tak insaf, orang yang tersilap, orang yang memang nak buat silap. Penjara telah dimasuki oleh semua. Hatta para nabi pun ada yang masuk dalam penjara. Nabi apa yang masuk dalam penjara? Nabi apa? Nabi Yusuf masuk dalam penjara. Bukan saja dia masuk dalam penjara, dia minta nak masuk penjara. Dia kata, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Tuhan, penjara itu lebih aku suka daripada apa yang mereka seru aku kepadanya. Nabi Yusuf bimbang duduk di luar itu, cabarannya sukar. Biarlah masuk penjara
supaya tak terlibat dengan perkara yang salah. Telah masuk ke dalam penjara imam-imam yang besar. Imam Ahmad masuk dalam penjara. Ramai imam, ramai tokoh masuk dalam penjara. Kita orang Melayu di Nusantara ni, di tanah Melayu ni, di belah rantau Melayu Indonesia, orang tahu nama Hamka. Pernah dengar? Pernah kan? Hamka, penulis besar, ulama besar, masuk penjara. Hamka kata dia ulama besar. Dia tulis buku tasawuf moden. Dalam buku dia tulis tu ramai orang dapat inspirasi, naik semangat, dapat taubat kena baca buku dia. Tiba-tiba dia sendiri masuk penjara. Di atas tomahan kerajaan Indonesia ketika itu kepadanya menjadi pengkhianat negara, bersekongkol dengan Malaysia. Dia kata, dalam daripada masa aku kecil, orang panggil aku dengan panggilan yang elok. Panggil Buya, panggil macam-macam. Tiba-tiba orang panggil aku dengan pengkhianat. Pada usia yang sudah tua, dimasukkan ke dalam penjara, dibuat sesi soal jawab. Dia kata, di dalam penjara itu, dia kata, keadaannya begitu tertekan. Barulah dia faham kenapa orang penjara tak boleh ada apa-apa peralatan yang bahaya. Kena bimbang sebelum dibunuh orang. Mungkin dia membunuh dirinya sendiri. Ini bukan orang biasa kata. Siapa kata? Hamka kata. Sehingga kata Hamka, bila orang ziarah dia, dia minta balik buku yang dia tulis untuk dia baca semula buku dia juga. Orang tanya, Buya Hamka baca buku sendiri? Kerana dia nak ingatkan diri dia balik tentang rahmat Allah. Kerana manusia ini, sehebat mana dia pun, kadang-kala ada keadaan dia terlupa diri dia. Dia terlupa apa yang pernah dia pelajari. Maka apabila dia baca, dia lapang. Dia menulis tafsir dalam penjara. Sebab tu siapa yang pernah, mungkin ustaz-ustaz sini pun mengajar, salah satu buku tafsir di tanah Melayu, di dunia Melayu ni ialah Tafsir Al-Azhar. Hamka tulis dalam penjara. Maksud saya apa? Rahmat Tuhan itu ada di mana-mana. Bukan saja orang belajar kejahatan ataupun orang tertekan dalam penjara, tapi orang telah menghasilkan buku tafsir di dalam penjara. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua. Perkara yang ketiga, kita dalam dunia ni, keadaan manusia ni, tugas mereka sama, keadaan mereka tidak sama. Saudara-saudara duduk di bawah ni, saudara tengok saya duduk di depan, satu orang yang bagi ceramah. Mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal, tengok nama dia, tulis mufti. Itu cerita siapa lantik mufti? Manusia. Siapa suruh saya duduk di depan, buat stage untuk saya, panggil dengan panggilan-panggilan ini? Manusia. Tapi semua kita ini datang ke dunia sama. Dia tak ada datang mufti, datang ni ustaz, datang ni orang ni. Tak, dia datang sama. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Tuhan kata, kamu besok akan datang kepada kami bersendirian, sama seperti mana kami ciptakan kamu pada kali yang pertama. Bila mari dulu, mak kita bukan tahu yang ni dia nak jadi apa, jadi cikgu ke, jadi ni ke,
ataupun akan terlibat dengan kes ke, masuk penjara, tak ada. Tugas Tuhan bagi sama. Tugas saya, tugas saudara-saudara sama. Apa dia? Mengabdikan diri kepada Allah. Misi kita nak buat juga sama. Dalam dunia ni, kutip pahala bagi banyak, kurangkan dosa. Nak kutip pahala ni, nak kumpul pahala. Pahala ni nak pergi mana? Sisi Allah. Kita kerja dalam penjara ni, mereka bagilah sikit. Kita bila keluar besok, tengok-tengok adalah akaun kita 100, 200, 300. Buat roti ke, bantu. Kadang-kadang kita tak tahu. Keluar besok, baru kita tahu. Mungkin juga kita kata, cik betul ke cik kira ni? Kan? Saya rasa macam saya kerja banyak kan? Tapi Allah takkan silap terhadap semua kiraan. Semua yang kita kerja ni, buat pahala kat dia, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semua orang tak tengok, kamera pun mungkin tak boleh tangkap, tapi di sisi Allah ia tercatat. Tolong orang niat yang baik, buat pahala. Satu bahagian lagi nak buang apa? Buang dosa. Nak buang dosa, cara dia apa? Taubat, istighfar, minta ampun pada Allah. Saya mungkin boleh duduk di depan ni, tuan-tuan, saya ni rajin bertaubat. Itu lakonan. Taubat sebenar antara kita dan Allah. Cara nak buang dosa, istighfar, taubat. Tapi dosa juga dibuang, dihapuskan oleh Allah dengan banyak cara yang lain. Berjalan ke masjid, solat, antara solat pada solat, salah satu dosa dibuang apabila Allah mengenakan musibah kepada kita. Kadang-kadang kita fikir, untung kawan aku tak masuk dalam penjara, dia buat jenayah macam aku juga. Tapi dia bukan untung. Ada orang bila dia buat salah, Tuhan jadikan dia tak kena apa-apa, dan dia bebas dengan salah itu, dan kemudian dia berakhir kematiannya dengan kesalahan. Itu adalah seburuk-buruk kehidupan. Ada orang bila dia buat salah, Tuhan sayang kat dia, Tuhan bagi dia kena, bagi membolehkan dia berfikir sejenak tentang kehidupan ini dan tentang apa yang ia lalui. Maka apabila seseorang kena sesuatu hal, masuk penjara ke, sakit ke, demam ke, luka ke, cedera ke, orang kata kat kita ke, orang maki kita ke, kalau kita redha dengan apa yang Allah jadikan untuk kita, dia menghapuskan dosa, dia memberi pahala. Pohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya.